11 amalan memiliki kekayaan. Penulis Ustaz Abid Liu. Cara penulisan Ustaz Abid Liu tak jauh berbeza dengan percakapannya. Setiap perkataan terlalu tulus sehingga apabila membaca dapat merasakan seperti dia bercakap dengan kita. Buku ini banyak menceritakan pengalaman beliau dalam berdakwah kepada masyarakat dan menceritakan beberapa kisah orang hebat, bagaimana mereka berjaya dan menjadi seorang hamba Allah. Menurut Ustaz Abid, terdapat 11 amalan untuk memiliki kekayaan. Yang pertama adalah niat. Apa yang sebenarnya kita mahukan dalam hidup dan apa yang Allah mahukan sebenarnya dari kita. Yang kedua ialah solat awal waktu. Orang yang menjaga solat adalah orang yang solat di awal waktu. Seseorang yang berusaha menyempurnakan solat sebenarnya dia sedang menyempurnakan hidupnya. Yang ketiga, ibu dan ayah. Rasulullah SAW bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, manakala kemukaan Allah terletak pada kemukaan ibu bapa. Ibu dan ayah adalah orang yang paling makbul doanya dan paling besar peranan mereka dalam hidup seseorang. Kita berada di tempat kita hari ini adalah kerana asbab kedua doa ibu bapa kita, dan kita perlu buat baik kepada kedua ibu bapa, sentiasa meminta pandangan mereka. Beri duit walaupun sedikit kepada ibu bapa kita. Kita sentiasa gembirakan hati mereka. Amalan Ustaz Abid Liu, bila dia ada masalah, dia akan hadiahkan sesuatu kepada ibu atau ayahnya. Amalan yang keempat adalah isteri dan anak. Isteri dan anak-anak adalah amanah dari Allah untuk kita. 99% daripada kisah orang yang berjaya ialah orang yang mencintai dan menyayangi pasangannya dan anak-anaknya. Tengoklah Ustaz Abid Liu macam mana dia jaga isteri dan anaknya. Amalan yang kelima adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Bila kita memberi sedekah satu, maka Allah akan membalas semula dengan sekurang-kurangnya 10 kebaikan yang jauh lebih baik. Nampak amalan sedekah seperti menguntungkan pihak yang menerima, tetapi hakikat sebenarnya pihak yang mendapat keuntungan berlipat ganda adalah orang yang memberi. Yang keenam, solat tahajud. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Ramai orang berusaha gigih dan rajin dalam usaha mencari rezeki untuk keluarga, di samping banyak berbuat kebaikan. Namun, ramai yang terlupa bahawa seluruh usaha yang kita lakukan di siang hari hanyalah 10% daripada penentuan keputusan Allah SWT terhadap hasil kerja buat kita. Baki 90% lagi ialah terletak pada usaha kita di waktu malam, iaitu solat tahajud. Amalan yang ketujuh ialah solat duha. Pada tiap-tiap pagi, lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah. Tiap-tiap tahlil satu sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah sebagai ganti yang demikian itu dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang duha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Solat sunat mampu menjadi wadah untuk membuat Allah SWT suka dengan usaha kita. Apabila Allah suka kepada seseorang, hambanya, maka segala urusannya akan dipermudahkan. Amalan yang ke-8 ialah bersangka baik. Allah SWT bertindak sesuai mengikut apa sangkaan hambanya. Jika ada musibah menimpa kita pada hari ini, yakinlah kerana Allah ingin memberi rahmat yang besar jika kita bersabar. Sebab itu, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Amalan yang ke-9 adalah kesungguhan. Apabila melakukan sesuatu pekerjaan, lakukan ia dengan cara yang paling terbaik. Jangan terlalu cepat berputus asa dan berpuas hati kerana kedua perkara tersebut amat berbahaya dan menjadikan kita bersifat bongkak dan malas. Yang ke-10, jalan halal. Walaupun hanya RM1 kita dapat daripada hasil yang haram, maka ia mampu menghilangkan keberkatan 1 juta yang kita miliki. Untuk itu, berusahalah menjauhi yang haram, kerana di saat kita telah menjadikan punca rezeki kita daripada sumber haram,
maka kita telah semakin jauh daripada rahmat Allah. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah dakwah. Meninggalkan kerja dakwah adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Bila kita jaga agama Allah, maka Allah akan jaga kita membantu urusan kehidupan kita. Hidup ini bukan hanya berkisar kepada soal pandai atau tak, soal hebat atau tak. Sesungguhnya hidup ini hanya tentang sama ada Allah bersama kita atau tidak.